Selamat Saboy ke daerah Tutong. Baik, terima kasih rakan setugas kita, Wali Mul dan juga Mahira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah auda kita bersua untuk edisinya pada hari ini, hari Isnin 27 Januari 2025. Dan auda sebagai makluman bersama juga pada pagi ini, Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Tutong cerah dan juga mengizinkan. Jadi apapun perancangan auda hari ini, semoga semuanya akan diberikan kelancarannya dan juga dipermudahkan untuk hari ini. Berada sebagai makluman bersama juga, berikutan dengan hujan yang turun secara berterusan pada kebelakangan ini telah menyebabkan beberapa kawasannya di daerah Tutong, terutama di kawasan Kampung Ukong, Kampung Binutan, Kampung Kuala Ungar, Kampung Rambai, Kampung Pancong, Kampung Layong, Kampung Penapar, Kampung Tanjung Maya dan juga di kawasan Tanah Rendah telah pun dilanda banjir yang menjejaskan di sebahagian daripada kawasan rumah penduduk dan juga di jalan raya. Jadi ingin diingatkan kepada penduduk yang tinggal di sekitar kawasan yang terjejas oleh kejadian banjir ini untuk sentiasa meningkatkan kewaspadaan auda dan ingin diingatkan untuk tidak bermain di kawasan air banjir bagi mengelakkan daripada berlakunya kecederaan, kemalangan maupun penyakit-penyakit berjangkit bawaan makanan dan juga air. Dan turut didoakan dan juga diharapkan semoga keadaan banjir ini akan kembali pulih seperti sedia kalanya dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk seterusnya, pada hari ini kita akan beralih untuk ikuti dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakannya, edisi khas untuk pagi ini sempena menyambut Isra' dan juga Mi'raj bagi tahun 1446 Hijrah bersamaan dengan 2025 Masihi. Untuk itu auda, mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, bulan Rejab merupakan bulan yang terdapat di dalamnya satu peristiwa yang agung dan bersejarah, iaitu dikenali sebagai peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini setentunya banyak memberikan tauladan dan pengajaran kepada kita ni, khususnya umat Islam. Melalui bahan rampai pagi pada kali ini, kita akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi akan pengajaran Isra' dan Mi'raj. Bulan Rejab merupakan bulan yang terdapat di dalamnya satu peristiwa agung dan bersejarah, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang diperlihatkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya peristiwa ini mempunyai makna yang mendalam dan maksud yang luas serta memberikan tauladan kepada kita semua umat Islam. Kita amat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mentakdirkan kita dapat memperingati lagi peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut tidaklah patut luput daripada ingatan umat Islam biarpun di mana-mana berada dan bila-bila masa selama kita masih hidup. Kerana dari peristiwa itu telah menjadikan kita mendapat pedoman yang terbaik. Salah satu isi peristiwa ini ialah ibadat sembahyang 5 waktu yang bukan sahaja merupakan ibadat terpenting bagi setiap Muslim. Kerana sembahyang itu akan membentuk sifat-sifat terpuji dan luhur di dalam diri kita seperti sifat taat, amanah dan jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang kira-kira bermaksud, tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat bahawa kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ialah untuk tujuannya ialah beribadah kepadanya. Kita tidak boleh berpaling
daripada Maha Pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahyang itu nilainya ibaratnya seperti asasi. Kalau asasi kita wajib jaga ia baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu asas agama. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, maka ia merobohkan agama. Kalau roboh, rosak, tidak lagi ada manfaat, tidak lagi ada untuk dijadikan tempat berteduh. Jadi untuk membentuk kepribadian Muslim itu, jagalah salat. Hikmatnya di dalam sembahyang itu sendiri, yang pertama tingkatan perasaan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu perasaan kehambaan terhadap pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak dinafikan bahawa kesibukan manusia dengan urusan dan tanggungjawab duniawi akan menyebabkan kita lalai, dan bila kita lalai, hendaklah kita tilik diri kita sendiri, siapa diri kita yang sebenar dan apa tujuan kita diciptakan. Kemudian di dalam sembahyang itu sendiri, ia digelar sebagai tazhibul zunub, iaitu penghapus dosa. Seorang Muslim, kita tidak boleh lari dari pelbagai dosa setiap hari, maka yang kita lakukan ialah dengan selalu istiqamah mengerjakan sembahyang dikerjakan. Kerana dalam sembahyang itu boleh membantu membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian dalam sembahyang juga diibaratkan sebagai makanan akidah, iaitu maksudnya sembahyang bertindak sebagai pengisian kepada akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu tempat kita berpegang teguh, tempat berlindung, tempat meminta pertolongan. Seterusnya di dalam sembahyang juga mengajar kita bahawa kita tentang pengurusan masa dan peka kepada perubahan waktu. Kemudian di dalam sembahyang mengajar kita, orang individu Muslim itu membersihkan diri, iaitu dari segi kekotoran zahir. Iaitu bila kita lihat di dalam sembahyang, sebelum kita mengerjakan sembahyang, kita mengambil wudu ataupun tayamum sebelum mengerjakan sembahyang. Dan akhir sekali iaitu latihan kepimpinan. Kalau dalam sembahyang berjemaah, kita sebagai individu Muslim nampak bahawa kita dilatih dengan cara berimam dan bermakmum. Jadi dalam sembahyang jemaah melatih sifat kepimpinan dan juga menghormati pemimpin itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Orang yang memelihara sembahyangnya akan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang mensia-siakan atau melalaikan sembahyangnya akan menerima azab yang pedih dan ditempatkan ke dalam neraka. Oleh yang demikian, salah satu kriteria terpenting bagi seseorang itu ialah orang yang dapat memelihara sembahyangnya dengan sempurna dan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Isra' dan Mi'raj ada beberapa perkara ghaib yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, iaitu yang pertama sekali Nabi Muhammad telah melihat Jibril, malaikat Jibril alaihi salam, rupa aslinya. Iaitu kalau mengikut sejarah bahawa malaikat Jibril Nabi Muhammad melihat sebanyak 2 kali rupa aslinya, iaitu pertama di Gua Hirah dan yang kedua iaitu di Sidratul Muntaha. Kemudian lagi tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu syurga. Kemudian diperlihatkan neraka. Kemudian lagi Nabi Muhammad telah diperlihatkan bidadari syurga. Kemudian
Baitul Ma'mur, iaitu tempat para malaikat bertawaf. Kemudian di Sidratul Muntaha, iaitu Sidratul Muntaha. Jadi tanda-tanda kebesaran ini sebagai seorang Muslim wajib kita imani. Jadi Nabi Muhammad perlu terangkan kepada umatnya. Jadi orang yang menerangkan sesuatu memang lebih utama mengetahui. Dan daripada semata-mata percaya, iaitu ilmu yaqin berubah kepada ainul yaqin. Oleh sebab itu Isra' dan Mi'raj itu adalah satu mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu perkara yang mana dengan mata sendiri yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah mukjizat yang terbesar yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan baginda juga diperlihatkan dengan berbagai-bagai kejadian dan peristiwa aneh yang menunjukkan keadaan perilaku manusia dengan balasan-balasan yang bakal mereka terima. Peristiwa agung ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara yang mengandungi pengajaran. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahawa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya perkara pertama yang akan dinilai di akhirat daripada amalan seseorang hamba itu ialah solat. Jika baik solatnya, maka dia akan berjaya dan selamat. Sekiranya buruk solatnya, maka dia akan menyesal dan rugi." Kita sebagai umat Islam mestilah memelihara sembahyang kita dengan mengerjakan sembahyang 5 waktu sehari semalam dan melaksanakan sembahyang fardu dalam waktu yang ditetapkan merupakan sebahagian daripada disiplin Islam yang wajib dilaksanakan. Dengan menjaga sembahyang, kita akan terhindar daripada perkara mungkar dan perbuatan keji. Kita akan meraih keberkatan dan redha Allah Subhanahu wa taala selagi mana kita memelihara sembahyang kita. Ibadah sembahyang merupakan tanda ketaatan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai-bagai nikmat dan rahmat. Marilah kita berdoa dan terus istiqamah untuk sentiasa mendirikan sembahyang fardu pada waktunya dan sama-sama kita menghayati dan mengambil iktibar dari peristiwa Isra' dan Mi'raj sebagai pengajaran yang dapat menguatkan dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah lebih penting untuk kita menghayati pengajaran di sebalik peristiwa Isra' dan Mi'raj. Seandainya peristiwa dalam Isra' dan Mi'raj berkenaan dipelajari dan dihayati benar-benar, kemungkinan manusia mampu mengelakkan dirinya daripada melakukan pelbagai kejahatan. Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu merupakan ujian dan mukjizat yang membuktikan kudrat atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.